kita nak masuk. Kalau active income, kita panggil dia anything yang korang buat business, rental ke, yang melibatkan korang kena mengeluarkan duit poket, capital startup, kena ada SSM. So semua tu melibatkan kita kena bayar tax. So satu, itu kita panggil active income lah. Tapi yang kedua ialah passive income, untuk tambah side income. Passive income ni ialah investment. Cara investment ni forex ni kalau boleh tak digalakkan dek. Memang dia cepat dapat duit. Ada banyak lagi produk lain selain forex. Macam CGS kat Aktif buat ni, kita panggil dia trading lah. Kalau dalam forex ada banyak produk lain. Cuba cari ataupun invest pada makanan ke, komoditi ke, kita trade gold ke. Okay. So itu kita panggil active income kat disebut tadi. Ini nak tambah income lah, nak tambah income. Tak silap Kak Yati kan, 10 years ago, masa Kak Yati pergi Jepun, Kak Yati tengok budak-budak ni tengok handphone, tengok apalah, rupanya baca graph. So diorang dah start learn pasal side income ni since very young age. Macam tu. Okay. Kalau nak trade gold, kalau trade gold ni biasanya Abang Edi buat. Kalau you all tanya, Kak Yati bukanlah expert dan Kak Yati sendiri tak pernah try. Tapi Kak Yati mendengar dan melihat bagaimana dia membuat bacaan graf. Tidak, sebab kita bila trading dek, kita bukan main judi tau. Sebab tu forex, kenapa diorang kata haram? Sebab base dia hanya currency into currency. Tapi bila kita main trading, ataupun kita purchase gold ke apa semua, quantum metal kita tak tahu sebab tak pernah buat. Thank you Kartika. Baju ni Kak Yati beli brand apa? VCO je tadi. VC apa benda lah. Baju lama juga korang. Tadi Kak Yati sambung apa? Pasal apa tadi? Kalau kita nak trade tu semua, Kak Yati punya pengalaman, keuntungan mana lebih tinggi? Jual makanan ke, jual kosmetik ke, jual apa? Wallahi, kalau korang tanya Kak Yati, apa sahaja makanan yang kita buat, apa sahaja jualan yang kita buat, bukan makanan, apa sahaja bisnes atau jualan kita buat, walaupun hatta hanya menjual stokin, tapi kalau kita pandai kira, jaga cash flow dengan baik, insya-Allah boleh dapat banyak duit sebenarnya. Untuk hilangkan bau badan, kalau sedar tinggi, you all boleh try sabun dia, Ziwari Soap. Dia sabun ada scrub sikit, so boleh mandi, you all akan rasa dia punya beats tu. Kita sambung kan tadi. Apa tadi kita sambung? Pasal bisnes, mana lagi untung. Setiap kita punya, bila kita belajar dalam bisnes kan, untuk makanan dia punya costing, markup dia sekian, dia ada percentage dia. Bila kita pergi kepada kosmetik, markup price dia sekian. Bila kita pergi kepada certain industry, markup dia different. Contoh macam Kak Yati ada kilang. So kilang accounting dia dah different lah daripada Sendai Tinggi kan, dia dah different. So bila kilang pula, markup price dia tak sama macam mana kita markup price untuk Sendai Tinggi tu. Sendai Tinggi Manufacturing, dia akan charge kepada Sendai Tinggi dan juga others clients lah. Jadi markup dia tak simply sama. ST bukan Kak Yati founder dia, Kak Yati bekerja sahaja. Until now Kak Yati masih bekerja di Sendai Tinggi, dan Kak Yati in charge untuk jaga Sendai Tinggi, outletnya, untuk e-com, dan juga kita jaga juga Sendai Tinggi Manufacturing. Jadi bila kita belajar dalam cost business, manufacturing dia punya accounting dia different, untuk yang ni pun different. Begitu juga dia punya untuk taxation dia pun different, totally berbeza kedua-duanya. Founder ialah Puan Rosita. Until now masih owned by Puan Rosita. So, bila cerita pasal mana lagi untung, ialah berapa markup price. Jangan kita sebenarnya tamak bila kita nampak, aku nak bisnes ni sebab markup price dia tinggi. Sebenarnya kita salah bila kita rasa kita akan jadi kaya raya sebab markup price dia tinggi, dia earn banyak. Kebanyakan orang yang bila tidak ada basic dalam perniagaan atau tidak tahu cara jaga cash flow duit, tak tahu markup price, so end up kan bila dia markup price tu, dia main agak-agak. Kebanyakan orang kita macam tu lah. Sebab tu dia susah nak nampak duit tu dekat tangan. Dia tak nampak lah duit tu. Dan satu lagi, kebanyakan je founder ni, memang dia boleh dapat collect duit yang banyak, tetapi majoritinya yang Kak Yati kenal, dia tidak mampu untuk keep duit tu. Nampak lain lah Kak Yati kat Trust Lighting. Adik dah naik kan? Dia tukar baju. Nanti dia tengok masa pakai baju sekolah, dia bising nanti. Tak mahu kacau dia. Dia dah lah besar. Dia nunjukkan cucunya. Apa? Masa lagi tidur. Dah. Kakak tukar baju sekolah ni. Kakak. Tengok dia membuli. Buat apa tu ambil suruh naik? Kak pun baju sini. Ya Allah. Cepat.
Okay, bila tanya kan ada certain outlet yang memang Kak Yati tutup. So dia ada reason. Ini bagi Kak Yati dia knowledge dan juga saja share apa yang you all nampak. Kak Yati markup terbaik tu berapa anggaran? Oh tak boleh dek, dia tak boleh bagi anggaran. Dia ada percentage untuk certain product dan juga kategori. Ya. Macam mana nak trade gold? Untuk trade gold tu you all pakai apps je. Abang Edi kata apa pakai MetaFi. Nanti kalau ada balik Kak Yati tanyakan dia. Sebab dia yang trade gold, tapi sebenarnya Kak Yati tak beli gold. Kita nak trade gold tu dan make sure you all pack dalam US dollar. Sekarang US dollar 4.7. Kak Yati dengan Abang Edi estimate maybe dia boleh pergi kepada 5 end of this year. So Kak Yati plan pun untuk beli others punya investment yang currently Kak Yati plan untuk beli Kak Yati nak buat NPP, kemudian Kak Yati nak beli structure product. So offer dia lebih kurang dalam, dia boleh bagi 12 hingga 18% setahun lah. Founder boleh buat duit tapi takkan kekal lama. Itu masalah dia, tahu tak kenapa tak kekal lama? Sebab kebanyakannya kurang knowledge untuk bahagian taxation, diorang lemah untuk jaga cash flow. Jadi kan dia boleh earn money dalam 5 to 10 years maximum, tapi basically average dalam 5 years lah. Dan after that, after 5 years, LHDN punya method dia akan chasing kita selepas dia nampak kita berniaga after 5 years. Sebab waktu tu dia tahu kita akan lack of documentation, banyak yang kita tak buat, kita akan hilangkan semua tu kan. Dan make sure kita simpan semua documentation every 7 years. Ni tim Kak Yati baru start buang lah documentation after 7 years sebab dah penuh. Kak Yati punya ada shop lot Kak Yati ni, memang kita orang punya the whole building tu penuh dengan filing saja. So that's why bila kita pergi kepada certain government punya rule, ingat government mereka mempunyai pekerja yang very talented, knowledgeable dan diorang cerdik. Jadi that's why ada Kak Yati tak kata founder kita tak pandai. Jangan dikacau semua cucu mami tidur. Tengok ngacau anak Kak Yati ni. Tak mau member nak tidur. Pasal ngegah pula dalam TikTok di mata member. Tak nak. Jangan kacau dia. Baru balik jumpa vet ni. Doktor dah tak payah makan ubat dah. Alhamdulillah dah sihat. Trade modal sendiri atau modal company? Kak Yati tidak pernah menggunakan company untuk trading ya, untuk company personal untuk buat investment. Especially dalam senilai tinggi Kak Yati hanya bekerja saja dan Kak Yati punya investment totally adalah daripada duit personal. Yang Kak Yati make sure dia dah clean daripada ni terang sikit. Clean daripada company, make sure kita keluarkan dia dengan proper. Dia sebagai founder ni, dia tak boleh ambil keluar je duit tu. Dia tak boleh. Kak Yati invest company mana dekat Singapore? Kalau Singapore ni Kak Yati ambil dengan CIMB, tapi dia punya method ni quite nice, which is dia bagi 70% loan ya. Loan. Kan ada betulkan aku kan. Dia bagi 70% loan and then sekejap Kak Yati cuba cari yang dia tak gelap sangat. Macam ni lah. Bergegar-gegar kepala korang. Kak Yati sambung tadi pasal apa? Pasal untuk investment tadilah. Komoditis yang bagus sekarang tengah volatile lah. Jagung, gandum pun turun sangat sekarang. So better kalau tanya Kak Yati, better korang reserve dulu cash tu. Tudung Kak Yati pakai ni Amoli ada dalam beg kuning ni. Betul, kalau guna modal company, lingkup company kena ada cash flow yang baik. Kalau tanya opinion Kak Yati, company kena ada 60 to 70% cash flow. Kalau itu yang Kak Yati buat lah. Tapi sebenarnya kalau ikut advice, diorang kata 30% is enough. Cash flow tu maksudnya company boleh bertahan tanpa ada sale untuk membayar semua overhead yang ada dalam tempoh 6 hingga 12 bulan sekiranya kita tidak ada sale. Macam tu. Jadi kebanyakannya founder-founder ataupun owner business dia lemah bahagian situ. Sebab pertama mungkin tidak ada basic business. Kemudian kedua terus terjun menjadi seorang peniaga. Tetapi sepanjang kita jadi peniaga, walaupun kita tak ambil course business, knowledge banyak terbuka di luar. Kita boleh ambil certain classes. Tapi Kak Yati punya advice, janganlah ambil kelas motivasi ya. Kalau kita nak jadi seorang business owner, ambil kelas yang melibatkan macam mana nak jaga duit account. Estimate di Malaysia juga ke Kak Yati je. Tesla okey tak? Tesla tengah tak, Kak Yati tak beli Tesla lah. Kalau you all tanya currently kalau tanya Kak Yati tengah keep cash. Sebab Kak Yati tengah tunggu at least November, hujung November atau December. Suami Kak Yati kerja apa? Dia lah mastermind yang untuk semua benda. Sebab dia macam ni, Kak Yati asingkan dua. Abang Edi adalah orang yang manage dan Kak Yati orang yang untuk create. Macam tu. So dia kena ada dua. So kalau tak korang bisnes lelaki bini akan bergaduh. Kelas bisnes Kak Yati tak sure yang mana bagus. Kak Yati nampak Hasbul quite good. Tesla tak praktikal. Maksud dia beli saham Tesla.
Kak Yati, hari tu Kak Yati check Alibaba pun not bad lah. Hari ke dah turun. Currently, kalau you all tengok macam Kak Yati pergi last time ada top invitation daripada CIMB, mereka suggest untuk beli market di US dan juga China. Macam tu. Maksudnya deposit yang tengah ada dalam tu kena close dulu ke deposit macam mana tu, Dik? Sorry yang mana Kak tak sempat baca. Pearl Cream bekas baru ke? Ya. Sebenarnya Pearl Cream ni Kak Yati ni berniaga, bekerja daripada zaman Tun Mahathir. Bukan Tun Mahathir yang kedua tu ya, daripada her first. Jadi siapa yang baru join live Kak Yati bekerja dengan senilai tinggi daripada zaman Tun Mahathir. Jadi sepanjang polisi beliau sampai ke Abdullah Badawi, kemudian kepada Najib, and then turun pula kepada Muhyiddin Yassin, and then yang last ni lah. Okay, so basically setiap polisi government, dia setiap tahun polisi tu akan bertukar tau. Termasuk dari segi taxation, apa pelepasan dia. So every year Kak Yati akan hantar staff untuk train dan untuk bagi kita input apa new regulation. Sebab benda tu akan effect pada kita punya decision, certain decision kita on planning lah. Macam ada kenapa setengah outlet senilai tinggi tutup? Dia sebab setengah tu tutup sebab tempat tu nak mati. Tempat tu nak mati. Bila tempat nak mati, dia ada life cycle dia. Sebab tu Kak Yati advice untuk orang yang nak meluaskan bisnes, jangan kita terlalu eager nak tambah. Beli property tu. Sekian bagus, aku beli building kat situ. Jangan. Sebab tempat tu ada kemati. Dia life cycle. Dia macam produk. Kan? Mula-mula famous lah macam artis. Nanti dah 5-10 tahun dah akan slow. So waktu tu as a business owner, kalau kita punya modal dah tertanam, bila kita buat loan pula dengan bank untuk beli property, takkan kau nak ambil 10 tahun. Basically maksimum kita ambil 30 tahun macam tu kan. Dan korang tak boleh nak bayar bulan-bulan sebab tempat tu dah mati. Dan janganlah kacau Mami. Tengok korang. Macam mana? Itu je tempat Mami nak letak tripod. Kak Yati ada tim sendiri ke untuk trade atau pakai Remizer? Kalau Kak Yati punya fund yang besar memang Kak Yati pakai Remizer. Itu Kak Yati recommended daripada bankers lah ya. Kak Yati tak pakai consultant. Kak Yati memang tak minat pakai consultant. Company patuh syariah atau tak, biasanya bank akan bagi tahu. Tapi to be honest, Kak Yati punya investment ada certain tu dia tak letak pun syariah compliance. Tapi Kak Yati beli gandum. Dia macam ni. Contoh macam kita pergi kedai Jepun, dia jual sashimi iaitu ikan. Dia tak letak halal, tapi kita tahu tu ikan. Macam tu. Sembelih ke tak sembelih, boleh dimakan, kisah dia. Gitu juga dengan produk yang kita beli. Bila kita sebut syariah compliance, macam Kak Yati ambil ada certain produk tu, kita dengar, kita ingat dia jual sigaret rokok. Tapi sebenarnya dia bukan semua buat rokok. Dia ada produk lain yang dibuat. Bila kita nak buat investment juga, kita tanya dia. Sekarang kalau you all nak invest pada teknologi quite good. Tapi jangan terus pergi kepada brand. Contohnya Apple okey lah, you all nak invest kat Apple okey. Kalau macam Kak Yati tak invest kat situ. Kak Yati invest dekat microchip. Microchip semua teknologi pakai. Dia ada dekat handphone, chips kan? Dia ada dekat komputer, so everyone pakai. Kalau Kak Yati punya investment yang besar, Kak Yati memang ambil bankers. Kak Yati memang deal dengan bank saja. Tapi untuk Kak Yati punya investment yang kecil-kecil, kita nak train kita punya brain daripada tengok TV, daripada kita tengok benda tak faedah. Abang dia suka buat trade sendirilah. Then dia belajar macam mana nak tengok graph. So benda tu bagus untuk kita punya brain. Kak Yati prefer jadi angel investor dalam VC tak? Kak Yati tak sure pula term tu. Sebenarnya Kak Yati ni bukanlah pakai investment. Bukan. Kak Yati just cerita apa yang Kak Yati buat sepanjang Kak Yati bekerja sebagai business owner. Kalau nak buat sawit macam mana? Kak Yati pun tak sure. Kak Yati ajak Abang Yedi buat kelas. Abang Yedi ni tak pandai sebenarnya explain. Dia tak pandai explain. Dan Kak Yati bukannya nak minta duit korang. Kak Yati share je. Jadi kalau mana yang salah, Kak Yati minta maaf. Mana yang korang rasa boleh dijadikan panduan, Kak Yati share. Sebab Kak Yati pun dapat knowledge daripada orang yang lebih knowledgeable pasal market, situation, macam tu. Abang Yedi dia tak masuk kelas. Bukan kebetulan lah. Sebab memang Allah izin untuk dia learn benda ni masa dia belajar semasa student. Dia ambil business juga. Kemudian sebenarnya Abang Edi ni dia pernah kerja dekat bursa saham. Kalau you all tanya, tapi itu dia buat sebagai praktikal. Kemudian bila dapat further study, dia berhenti dan dia sambung untuk belajar. Kebetulan masa dia belajar ambil business course ni, Abang Edi ni jenis dia tak suka
buang masa. Dan yang keduanya, dia kata dia kalau boleh bila dia dalam bidang bekerja, dia nak semua dia tahu supaya dia ni marketable, dia kata. That's why dia ambil semua korang. Dia ambil financial, dia ambil finance. Dalam topik-topik kecil dia ada baik finance, dia ambil manufacturing, kilang, dia ambil international business. Jadi semua benda tu dia tahu topik-topik tu. That's why bila dia bila dalam keadaan kita ada sedikit lah ilmu tu, bila kita dengar orang yang lebih mahir bercakap, kita faham. Oh macam ni. So kita cuba connectkan apa yang kita learn dengan apa yang real life. Sebab bila kita belajar, adik, kadang-kadang lecturer sebutnya equity ni apa, equity ni dia explain lah, bond ni apa, stock ni apa, kita faham, dengar je apa bodoh. Tapi in real life bila kita nak invest, dan bankers tak sebut, ini dalam kita akan spend dalam equity, kita akan spend dalam bond. Kak Ati tak pernah ambil bond lah. Sayang jatuh. Ya Allah lasaknya. Macam mana nak improve dalam bisnes? Dalam bisnes ni dia banyak pecahan. So basically kalau kita nak improvekan jualan, kita kena fokus on marketing kita. Tapi bila kita kata marketing dah, tapi kita tak dapat duit. So kita kena tengok dari segi kita punya accounting dan juga cash flow kita. Macam tu. So dia banyak pecahan dia. Jadi sekiranya kita rasa kita tak dapat jualan sebab bisnes kita kurang maju, maknanya marketing kita problem. So kita kena tengok lah sama ada marketing kita ni apa yang kurang dia. Kak itu macam nak keluarkan produk sendiri. Mengeluarkan produk sendiri juga dia ada step by step. Dia ada step by step dan make sure kita follow that step, insya-Allah kita tak akan ada masalah kemudian hari. Kak Ati boleh share tips tak? Bina database dan loyalty padu macam ST. Dia sebenarnya dia ambil masa. Pertama dia ambil masa dan dia memerlukan bermula daripada basic, iaitu produk yang bagus. Produk yang bagus, apa saja yang kita jual, even though produk makanan, kita jual stokin ke, kita jual sepit rambut ke. Tapi sekiranya produk tu bagus dan dia ada konsep tersendiri. Kilang ST ialah kilang YEM. Sekarang kita tengah daftar untuk HACCP dan Kak Ati tengah apply untuk GMP manufacturing untuk food pula. Tengah on the way, tengah renovate lagi. Kak Ati sebenarnya after 15 years baru ST Manufacturing mampu ada modal untuk renovate. Sebenarnya kilang untung tak besar. Untung tak besar kilang. Tapi kilang kalau salah kira costing, kau tambah seorang pekerja je, kau boleh running at loss. Kak Ati dengan ST masuk tahun ni, Kak Ati kahwin 20 tahun. ST start 16. Masa tu Kak Ati masih belajar apa semualah. 20 tahun lebih sikit lah, 20 tahun macam tu. Kak Ati ada survey cara invest dalam bursa saham. Cakap tu tapi saya kurang faham. Untuk kilang halal dan mesti mana nak ambil dulu. Kalau kilang ni paling penting dia kena ada JMP kalau kita nak buat setengah produk. Kemudian kita kena halal ni, dia selepas diproduce di market baru kita boleh letak cop halal kat produk kita. Dan JAKIM very particular, if produk tu bahan mentah dia kau ambil kat banyak negara, kau kena flykan every staff JAKIM ni kat setiap negara. So doesn't mean bila tidak ada halal JAKIM, dia ada halal je kat tempat negara dia. Tapi JAKIM punya perangai, dia don't bother, dia nak halal dia je. So kita tak boleh letak halal negara daripada, contoh kita ambil daripada Indonesia ke, daripada Hong Kong, dia tak nak halal tu perangai dia. So it's quite tricky dan maybe korang takkan dapat pun license halal tu. Tapi kilang tu boleh ada license halal. Tapi kilang tu punya license lah, bukanlah on your product, ya, faham kan? Kemudian mesti ni sebenarnya dia tak berapa, nak kata tak penting, average lah. Dia taklah berapa dominant. Bagi Kak Ati penting kena ada JMP kilang tu. Ya, sebab kilang di JMP ni, kalau sesiapa yang bekerja dalam line ni, you all tahu dia sangat cerewet, ya. Berapa kos dalam produk depends pada MOQ kita, produk apa yang kita nak buat, dia macam tu. Sumpah Kak Suria KLCC segar ambil gambar. Kak Ati memang tempat ke situ je. KLCC tu paling suka gimana? Kinokuniya. Macam tu. ST ada terima lawatan tak? Previously ada, tapi lepas kita renovate tu, ada yang kita tak buka lah. Sebab ada certain line tu kita tutup. Macam tu. Jadi sebenarnya tak mudah. Jadi bila kita buat produk, kebanyakan orang sekarang, dia ambil semua labeling je tinggal. Itu yang jadi sometimes kita pun tak tahu asal-usul benda tu. Pendapat Kak Yati, bila kita buat produk, kita kena ada konsep dulu. Kena ada konsep. Intern memang ambil Kak ST. Ayah saya sampai sudah tak dapat halal. Sangat susah ya. Ya, bukan mudah. Bukan mudah dah dapat halal JAKIM. Even though macam Kak Ati punya kosmetik makeup, basically produk-produk tu semua daripada Taiwan.
Ada yang kita ambil daripada Korea tapi dia fly back ke dekat Taiwan. Dia ada 2 kilang Kak Yati ni. Satu yang owner dia memang orang Taiwan, dia produce kilang di China sebab workmanship di sana lebih murah. Tetapi bila sana semua ada halal pun, Jakim don't mind. I don't want to hear that. Macam tu, faham? Retirement plans. Okay, retirement plans Kak Yati cuma harap Kak Yati punya planning berjaya. Untuk Kak Yati depends pada 100% Kak Yati punya passive income untuk survive. Bukan survive lah, untuk mengharungi sisa-sisa hari tua. Dengan komitmen yang Kak Yati ada. Macam tu. Sebab kita fikir kita dah tua, kita nak juga berjalan. Bukan kita aim kita nak sakit kan. Jadi Kak Yati punya aim untuk bayar Kak Yati punya komitmen every month. Yalah bil api, bil air. Kok kita nak berjalan ke, nak bercuti macam tu. Jatuh bangun ST mencabar Kak Yati cuba cerita sangat mencabar sepanjang hampir 20 tahun, lebih 20 tahun Kak Yati jaga. Dia sangat mencabar. Bisnes ni dia turun naik tu biasa. Tapi as a business owner, bila Kak Yati dah ada Kak Yati punya own company, Kak Yati learn one thing, as a owner, company dan juga owner adalah 2 identiti yang berpisah. Sebab tu Kak Yati, macam Senda Tinggi, Kak Yati tak boleh 100% control. Sebab bukan Kak Yati owner dia. Bukan Kak Yati owner dia. Jadi bila kita dah setkan kita punya sekian, tapi kalau owner tak nak, kita tak boleh simply buat decision. So ada certain contoh kita kata, oh tak boleh kita nak beli tu ini, kita punya cash flow akan ganggu. Tapi kalau owner tak nak, kau tak boleh cakap apa dek? Kau tak boleh cakap apa? Tapi kalau Kak Yati punya sendiri, dan Kak Yati ada power dan juga total authority untuk buat decision. So Kak Yati percaya yang ni tak boleh. Kalau kita buat ni, cash flow kita ganggu. Memang kau dapat sedap tahun ni, 5 tahun kau merana. Contohnya. Tapi sebagai pekerja, kita hanya akur lah. Dan bila company merana, engkau pun kena akur dan kau kena fikir macam mana kau nak naikkan balik lagi tu. Kak Yati pernah satu kes sebelum lagi COVID. Masa tu tengah kita panggil peralihan lah daripada laman Mescom, kita panggil dia dulu kan surat khabar paper kan, transformation kepada online ni. Waktu tu Senda Tinggi dia tengah Esther Mercury, pergi check cakap dengan dia. Pergi check. Kak Yati daripada dulu dah ramai orang tanya tu. Dia tak ada kalau ada Mercury dek, Kak Yati lah orang pertama sekali kena angin. Kak Yati anti budak Mercury ni. Pergi check. Kak Yati ajar customer Kak Yati, if kalau korang tak trust, pergi hantar pada lab test, mana-mana universiti ada. Ataupun pergi je buat inquiry kepada KKM. Biasanya KKM every year 3 kali diorang akan round semua outlet ST dan juga ambil sampel. Salam. Hai semua. Tri, ada tak ke depan? Ada bunyi ada bunyi lonceng lah Tri. Owner bonda. Puan Rosita adalah owner untuk Senda Tinggi Manufacturing, Sendayu Tinggi dan juga semua anak syarikat. Tetapi Kak Yati yang menjaganya lah. Jadi that's why tidak semua benda yang Kak Yati decide, bukan Kak Yati lah control. Senang cerita. Kak Yati workout biasa simple treadmill, tapi doktor tengah tak bagi sebab Kak Yati perlu operation. Kak Yati nak dekat sebulan lah ni. Nampak Kak Yati family kat Pevi. Pevi Kak Yati suka pergi sebab suka makan Paul dia. Ibu saya pakai sejak sekolah, now almost 28. Nampak tak? Lama dah, ST sangat lama dah. Perkrim tu memang ramai sangat suka. Okay, daripada transition. Okay, Kak Yati cerita dia. Pada ST, memulakan dulu kalau korang tengok surat khabar, selalu keluar tahu dulu. Satu page tu ST bayar, bayangkanlah hampir 22 tahun lepas, satu page tu 60,000. Zaman sekarang dekat 100 lebih lah kan. Kak Yati akan beli lebih kurang 2 page. So setiap kali satu bulan tu dia akan keluar 2 kali. So almost sebenarnya satu bulan dulu Kak Yati punya bajet untuk iklan saja, Kak Yati calculate untuk setahun average dalam 10 juta. Ya korang. Dan basically dulu masa memula Kak Yati tak faham kan. Ada satu moment waktu tu kita punya estimation untuk sale dia tak sama apa kita predict untuk advertising. So end up benda tu add back. So LHDN kata dia tak valid perbelanjaan iklan 10 juta sebab you tak dapat target sale tu. Dia kata kita menipu. Faham? Jadi end up dia add on pada kita punya tax dan kita kena bayar. So Kak Yati banyak benda Kak Yati learn. Dan ada satu moment waktu tu dalam krisis, memang transition, ST tak dikenali dekat laman sosial. Tingginya kos iklan, memang tinggi ya, kos iklan sangat tinggi. Kalau dibanding dengan kos iklan sekarang, balik dah, bagi ni nak makan. Nak makan sekarang ni?
Kalau nak makan sekarang, air hidang. Tinggal live kan? Ha. Iya, enak kan? Atas dah suruh tukar baju dah. Mundur orang je lah. Diorang makan dah nasi lemak. Oh, gitu. Bagi ni balik dah. Ni panggil air tak lagi? Ha? 2,5 ke? Boleh kan? Boleh. Okey tadi. Lula Dress ada kat review hari tu lah korang. Abang Eddie ni, korang kalau ada suami satu, perut laki kita kena jaga. Walaupun dia betul-betul macam ni, perut laki kena jaga. Lepas tu apa tadi? Bila transition tu korang memang akan ganggu lah. Bila kita punya teks tu tiba-tiba dia add on dan lari budget apa semua. Lepas tu bila Kak Eti realise banyak mistake yang Kak Eti buat. Tapi Alhamdulillah mistake tu Kak Eti realise dia menambahkan ilmu di dada. Bila transition ST dah masuk online, so kita lose banyak tau. Waktu tu kita tak ada e-com. Kak Eti banyak menggunakan agent. Main, nampak cucu Kak Eti main. So bila pakai agent, slowly agent ni dia dah mula slow down apa semua. So that's why Kak Eti start buat dengan franchise. Kak Eti buka own outlet. Pernah satu ketika, waktu tu ST dalam keadaan sangat-sangat at the bottom. Waktu tu Kak Eti in debt, hutang dengan supplier ya. Kak Eti rasa 18 juta. Bos kita orang, which is Porozita, dia tak akan keluar duit